Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu lagi isu hangat hari ini. Kali ini menyebut nama ahli parlimen bersatu. Di mana seperti yang kita tahu, Wan Saiful Wanjan yang diminta untuk menghadirkan diri ke pejabat SPRM, namun gagal untuk menghadirkan diri kerana terdapat beberapa sebab dan dinyatakan di dalam media sebelum ini yang menyatakan bahawa Wan Saiful Wanjan tidak hadir ke SPRM kerana tariknya tidak tepat. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, satu perkongsian daripada Malaysia kini, ini adalah pendedahan terkini SPRM bertarik 17 Mac. SPRM tak boleh paksa, tapi harapkan kerjasama Wan Saiful. Sebelum ini terdapat artikel daripada Malaysia kini yang menyatakan Wan Saiful tak hadir ke SPRM kerana tarik tak sesuai. Nah, pada akhirnya artikel itu pada 15 Mac dan pada akhirnya SPRM dengan pendedahan terkini yang meminta ahli parlimen bersatu Wan Saiful Wanjan memberikan kerjasama dalam siasatan berhubung dakwaan. Dia ditawarkan habuan sebagai balasan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya sedar bahawa ucapan Wan Saiful dilindungi di bawah perlembagaan, namun meminta dia tampil sebagai saksi. Kita sedar tentang peruntukan parlimen, kekebalan bagi ahli parlimen di Dewan Rakyat, semua tu. Kita bukan tak sedar, tapi itu bagi sebarang tindakan prosedur mahkamah. Di sini, kita nak dia datang ke pejabat bagi keterangan sebab kita ada kes yang kita dah buka. Jadi kita nakkan dia beri kerjasama lah, nak tahu apa yang dinyatakan dalam parlimen, kata Azam kepada Malaysia kini. Maksudnya Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, telah membuat pengumuman ini ditujukan kepada Wan Saiful Wanjan, di mana SPRM meminta Wan Saiful untuk datang ke pejabat SPRM. Nah, persoalannya, adakah di sini Wan Saiful nak mengelak ataupun nak larikan diri? Ataupun sebenarnya apa yang dinyatakan di parlimen itu semuanya adalah tipu? Nah, itu menjadi persoalannya. Terdahulu Wan Saiful pada 15 Mac berkata dia tidak dapat hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya dengan membangkitkan soal kekebalannya sebagai anggota parlimen selain tarik tidak sesuai. Wan Saiful juga memberitahu Dewan Rakyat bahawa SPRM didakwa mengganggunya dengan cuba merakam kenyataannya berhubung ucapannya di Dewan yang mulia itu. Mengulas lanjut, Azam berkata agensi itu mempunyai tanggungjawab untuk menyiasat dakwaan membabikan rasuah. Menurutnya pemimpin bersatu itu perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai kes itu walaupun pihaknya tidak boleh memaksanya berbuat demikian, memandangkan kekebalan yang diperolehinya di parlimen. Azam berkata Wan Saiful melalui peguamnya juga telah menyatakan bahawa dia bersedia bekerja sama dengan SPRM walaupun dengan syarat SPRM dapat menunjukkan kenapa Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 boleh dilanggar dalam kes tersebut. Publik nak tahu sama betul ke tomahan itu. Jadi, tugas kami ini untuk dapatkan keterangan. Sekarang ni bukan kita nakkan dia buat report. Sekarang ni kerana aduan telah dibuat, jadi bila ada aduan, kertas siasatan telah dibuka. Dia adalah salah seorang yang dikehendaki untuk membantu dalam siasatan. Kita nak tahu apa cerita sebenar sebab dia saksi. Pada 28 Februari, Wan Saiful mendakwa dia ditawarkan habuan berupa peruntukan RM1.7 juta untuk menyokong untuk kawasannya jika menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang dirahmati semua, baru-baru ini tular di media sosial berkaitan dengan isu ataupun berkaitan dengan satu kes yang melibatkan isu stalking KK Mat. Ini sudah pasti menjadi isu yang sangat sensitif dan pada akhirnya ini menjadi perbualan ramai orang. Satu artikel ataupun perkongsian daripada Malaysia kini
Ini adalah satu pendedahan terbaru daripada MCA berkaitan dengan isu stalking Kemal. MCA minta Akmal jangan perbesarkan isu stalking Kemal. Oke, sebelum kita kepada berita penuh, Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan isu ini. Sebab saya yakin dan percaya Anda semua sudah pasti, kebanyakannya sudah mengetahui tentang isu ini. MCA meminta Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh supaya tidak memperbesar-besarkan isu penjualan stocking yang tertera kalimat Allah di kedai Serbaneka Kemal. Dalam satu kenyataan di Facebook, Setiausaha Agung MCA, Chong Sin Woon berkata, Akmal juga tidak seharusnya membuat kesaan agar rangkaian kedai itu diboikot secara sembrono. Saya juga ingatkan Ketua Pemuda UMNO supaya tidak memperbesar-besarkan isu stalking Kemal. Dan jangan bermain taktik boikot membabi buta. Jika tidak, yang menjadi mangsa tetap negara kita sendiri, kata Chong dalam hantaran di Facebook. Rabu lalu, pengendali rangkaian kedai Serbaneka, KK Supermat and Superstore Sendirian Berhad, KK Supermat, memohon maaf berhubung video tular penjualan stocking berjenama Mirano Sok yang tertera kalimat Allah. Syarikat itu berkata, jualan stocking berkenaan telah dihentikan serta-merta sementara menunggu penjelasan daripada pembekal. Bagaimanapun kejadian itu tidak disiasat oleh polis, memandangkan pihak berkuasa itu tidak menerima sebarang laporan. Susulan itu Akmal berkata, anggota sayap pemuda UMNO di seluruh negara akan mula membuat laporan polis. Dia turut menyeru rakyat Malaysia memboikot Kemal sebagai pengajaran kepada syarikat terbabi. Buat dulu lepas itu minta maaf, semudah itu sahaja. Kalau Starbucks kita boleh boikot sampai tutup, apatah lagi pasaraya ini. Hormat ini bukan hanya sekadar minta maaf, tetapi perlu tahu apa nilai dan sensitiviti orang lain. Kita ajar kepada yang kurang ajar. Ayuh semua rakyat Malaysia kita tunjukkan kepada mereka yang kurang ajar ini bahawa negara ini masih lagi ada orang yang boleh mengajar mereka yang kurang ajar, katanya dalam video yang disiarkan di FB. Akmal turut menggesa syarikat kedai Serbaneka itu menggantung kain rentang permohonan maaf berhubung kejadian itu di kesemua 881 cawangannya di seluruh negara. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.